Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, kelas, pada hari ini kita akan teruskan dengan 2.1.5 iaitu menyediakan jadual kerja. Okay, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 73. Okay, ini ialah satu proses yang paling penting di mana sebelum kamu menghasilkan produk, kamu dikehendaki menyediakan satu jadual kerja. Di mana jadual kerja itu merujuk kepada aktiviti perancangan yang dipersembahkan dalam bentuk jadual. Di mana tujuan jadual kerja itu ialah untuk mengelakkan kerugian masa dan kos, untuk mengawal sumber tenaga pekerja, mengelakkan pembaziran dan mengurus bahan mentah secara sistematik. Garis panduan yang perlu semasa menyediakan jadual kerja ialah yang pertama, iaitu menentukan aktiviti yang perlu ada di dalam jadual. Yang kedua, kita susun aktiviti yang mengikut keutamaan. Yang ketiga, kita anggarkan sumber yang diperlukan untuk setiap aktiviti. Yang keempat, kita anggarkan tempoh masa berapa lama untuk setiap aktiviti itu dilaksanakan. Dan yang kelima, kita akan beranggarkan kos dan menyediakan bajet bagi projek. Pelajar boleh lihat contoh jadual kerja dalam buku teks muka surat 74. Di mana ini ialah contoh jadual kerja di mana inilah contoh aktiviti-aktiviti yang akan pelajar lakukan daripada awal hinggalah akhir. Di mana setiap aktiviti tersebut kita bahagikan kepada minggu. Bermaksud satu minggu ada 7 hari, satu bulan ada 4 minggu. Jadi setelah kita kenal pasti apakah aktiviti yang perlu kita lakukan daripada awal sampai akhir, maka kita akan tandakan dalam jadual kerja itu ikut anggaran masa yang sesuai, yang diperlukan. Di mana kalau kita lihat sebenarnya, kalau proses yang pertama itu iaitu penerangan keperluan pelanggan kepada mereka bentuk, kita dah buat awal itu hari. Berapa lama kita ambil masa? 1 minggu katakan. Dan semasa kamu memilih tempoh masa aktiviti ini, pastikan dia punya tempoh masa itu sesuai. Sebagai contoh, penerangan keperluan pelanggan kepada mereka bentuk, kita ambil 1 minggu. Kemudian kajian dan penemuan penyelesaian masalah, kita ambil 2 minggu, iaitu minggu kedua dan minggu ketiga. Dan kalau kamu lihat, penentuan minggu bagi setiap aktiviti ini, dia jadi bentuk beginilah. Seperti bentuk tangga menurun, begini, sampai akhir. Dia tak boleh sama je, dia tak boleh semua selari, tak boleh. Kerana dalam proses penghasilan produk, kita akan buat langkah demi langkah, step by step. Bila kita dah buat kajian penemuan penyelesaian masalah, kita akan terus kepada perbincangan konsep bersama pelanggan. Dah bincangan pelanggan, barulah kita lakar. Dia tak boleh lakar dulu baru bincang, tak boleh. Bincangan pelanggan, pelanggan nak macam mana, kemudian barulah kita lakar. Kemudian, bila lakaran dah siap, lakaran kita ambil tempoh 4 minggu. Sambil-sambil kita melakar tu, kita boleh buat mockup. Ini boleh bertanya lah, mockup ni ialah model olokan. Kemudian selepas selesai kita buat mockup tu, dah confirm kita nak buat bentuk kita macam mana, barulah kita akan menetapkan bahan dan alatan yang diperlukan. Kita tanda. Bagi kita perlukan 2 minggu. Dah tetapkan bahan, kita cari pembekal. Cari pembekal jangan lama-lama. Cari seminggu, 2 minggu cukup. Tak payah sampai 3 minggu, bohong je. Begitu juga dengan membuat pesanan, mendapatkan bekalan. Dan mengukur, menanda dan memotong ni ialah proses penghasilan projek. Kamu akan buat produk kamu tu. Bila kamu buat, dia akan memakan masa berapa lama. Kamu anggarkanlah. Di sini, pelajar kena tengok kepada kuantiti yang hendak dihasilkan. Sebagai contoh, dalam folio awak tu, kalau kamu lihat, dalam borang brief. Kita lihat borang brief. Ini borang brief. Di mana dekat sini, kamu dah beritahu kat sini berapakah jumlah yang diperlukan. Di mana jumlah yang kamu perlukan ni mestilah sesuai mengikut masa yang kamu lorek ataupun kamu tik tu. Contoh, kalau kamu nak buat 100 produk, takkan boleh buat satu produk dalam masa 1 hari.
Boleh kamu nak buat dalam satu hari tetapi kamu kena menggunakan tenaga pekerja yang ramai. Dan bila tenaga pekerja ramai, nanti upah kena bayar. Jadi kos dia tinggi kat situ. Jadi kamu fikirkan kat sini, lihat dalam borang project brief, berapa lama, berapa banyak produk yang kamu nak hasilkan dan kamu anggarkanlah agak-agak berapa minggu yang kamu perlukan untuk hasilkan produk tersebut. Okey. Kemudian kemasan, pengujian dan juga dokumentasi. Ini ialah contoh jadual kerja di dalam buku teks dalam muka surat 74. Okey. Seterusnya untuk folio kamu, saya dah sediakan tapak, di mana ini ialah tapak bab 5 jadual kerja untuk folio kamu. Di mana aktiviti di sini saya dah selarikan. Kamu boleh salin dalam kertas A4 atau kertas test pad ataupun sekiranya kamu ada printer, kamu boleh print. Kemudian kamu lorikkan kamu punya jadual kerja ni mengikut kesesuaian tempoh aktiviti yang saya terangkan tadi. Boleh rujuk dalam buku teks. Kamu bebas untuk mengubah berapa lama tempoh yang kamu perlukan, tetapi tempoh tersebut mestilah logik. Sebagai contoh melakar dia membentuk produk. Takkan minggu pertama dah melakar, bohong lah tu. Jadi dia mesti akan dia punya jadual kerja ni kalau kita lihat dia akan lorik secara tersusun lah. Bentuk tangga menurun. Okey. Jadi kat sini maksimum saya berikan 22 minggu. Di mana 22 minggu tu kalau kita bagi kepada bulan, selama 5 bulan. 5.5 bulan. 1 bulan 4 minggu. Tak semestinya kamu gunakan 22 minggu. Kalau kamu nak gunakan pendek pun boleh. Katakan kamu nak gunakan 20 minggu sampai habis ni. Kerja siap dan membuat dokumentasi sampai 20 minggu pun boleh, tak ada masalah. Kamu rancang. Guys. So itu saja tugasan untuk minggu ini, iaitu bab 5 jadual kerja. Jangan lupa like, share dan subscribe.